Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita masuk kepada, cikgu terangkan latihan ya. Okay, ungkapkan huruf dalam tanda kurungan sebagai perkara rumus. Okay, cikgu terangkan. Jika pelajar diberi soalan, contohnya soalan nombor 1, K bersamaan dengan M tambah N. Okay, dalam soalan ni, perkara rumus adalah K. Okay, huruf yang di depan adalah K. Tapi sekarang ni, cikgu nak kamu jadikan huruf dalam kurungan ni M. M ni sebagai perkara rumus. Okey, cikgu terangkan dulu apa perkara yang perlu pelajar tahu sebelum menjadikan M perkara rumus. Okey, cuba tengok sini dulu. Okey, ini syarat-syarat dia. Okey, perkara rumus. Okey, perkara rumus ni, yang pertama, perkara rumus mesti cuma satu huruf di depan. Okey, satu huruf di depan. Okey, contohnya, contoh. Y bersamaan dengan MX tambah C. Dalam rumus ni, perkara rumus adalah Y. Okey, jadi Y ni, dia cuma satu huruf. Dia tak boleh ada huruf lain. Contohnya PY, ataupun XY, ataupun AY. Tak boleh. Dia mesti cuma satu huruf. Jadi Y ni dianggap sebagai perkara rumus. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua, kuasa bagi perkara rumus mesti satu. Kuasa Y ni adalah satu. Tapi biasanya kuasa satu tidak ditulis. Okay? Dia tak boleh Y kuasa 2. Tak boleh Y kuasa 3. Y ni mesti kuasa 1. Okay? Dan 1 ni memang biasanya tak ditulis lah. Okay? Itu syarat kedua. Syarat ketiga perkara rumus mesti ditulis di sebelah kiri. Macam Y ni lah. Y ditulis di sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. Okey, jadi perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Okey. Kemudian, perkara rumus mesti bernilai positif. Y ni mesti positif. Biasanya positif tak ditulis lah di depan. Okey, kalau negatif, tak boleh. Okey, mesti pindahkan tanda negatif ke sebelah. Jangan dipadam. Okey. Kalau perkara rumus depannya ada negatif, tak boleh padam simbol negatif. Dia mesti dipindahkan. Ada cara pindahkan. Okay. Kemudian, yang ni pun pelajar perlu tahu. Penukaran tempat simbol. Contohlah. Positif ataupun tambah, bila pelajar pindah ke sebelah, selepas simbol sama dengan, positif jadi negatif. Ini perkara biasa yang dah selalu dibelajar masa tajuk persamaan linear. Simbol negatif, bila pelajar tukar tempat ke sebelah, selepas simbol sama dengan, negatif menjadi positif. Okey, darab bila pindah ke sebelah, selepas simbol sama dengan, darab jadi bahagi. Dan bahagi bila pindah ke sebelah, selepas simbol sama dengan, bahagi jadi darab. Okey, nanti pelajar salin je ni. Nanti cikgu ambil gambar. Okey, so ini adalah perkara yang perlu diketahui sebelum pelajar buat latihan ni. Okey, sekarang ni kita masuk pada latihan. Okey, tengok ni. Ungkapkan huruf dalam tanda kurungan sebagai perkara rumus. Okey, soalan 1. K bersamaan dengan M tambah N. Perkara rumus yang asal adalah M. Okey, yang saya nak jadikan perkara rumus adalah M. Dia maksudnya M. Okey, tengok. Langkah pertama, bila M perkara rumus, pindahkan huruf yang lain ke sebelah. Okey, tengok ni. M perkara rumus, kekalkan M. Kekalkan M, pindahkan yang lain ke sebelah dulu. Jadi maksudnya yang perlu pindah ke sebelah adalah positif N. Okey, pindah ke sebelah. Okey, bila pindah ke sebelah, K kekal. K tempatnya kekal. Jadi positif M, positif N ni, bila pindah ke sebelah, lepas simbol sama dengan, positif jadi negatif N. Bersamaan dengan M. Ingat yang nak jadi perkara rumus mesti tinggalkan di satu bahagian. Pindahkan yang tidak menjadi perkara rumus tu ke tempat sebelah. Okey, sekarang ni yang menjadi perkara rumus adalah M kan? Okey, tengok hanya M berada di sebelah ni. Okey, yang berada di sebelah ni adalah K tolak N. Tapi ingat, syarat tadi yang cikgu dah bagi tahu tadi bila M perkara rumus, mesti M berada di sebelah kiri. Jadi maksudnya kita just tukar tempat lah. M, bersamaan dengan K tolak N. Jadi inilah jawapannya.
Okey, perkara rumus mesti positif, perkara rumus kuasanya 1, perkara rumus mesti cuma satu huruf dan perkara rumus bernilai positif. So, jawapan akhirnya M dah jadi perkara rumus. So, jawapannya M bersamaan dengan K tolak N. Okey? Okey, nanti belajar tengok lagi ya. Okey, tengok soalan 2. Soalannya sama, K bersamaan dengan M tambah N. Tapi sekarang ni yang nak jadi perkara rumus adalah N. N yang nak jadi perkara rumus. Okey, jadi kekalkan N di satu bahagian. Jadi yang perlu pindah adalah M. M ni pindah ke sebelah. Pindah di belakang K ya. Okey, K masih di depan lah. Okey, so K kekal. Yang ni depan M tak ada simbol. Kalau tak ada simbol maksudnya positif. Bila pindah sebelah jadi negatif lah. Okey, so tinggal N. Cuma N ditinggal di satu bahagian ni. Disebabkan N jadi perkara rumus, kita tukar tempat. So, N bersamaan dengan K tolak M. Jadi, sekarang ni N dah menjadi perkara rumus. Okey, boleh faham? Okey, tengok tonton ulang-ulang. Okey, soalan 3. Perkara rumus yang asal adalah B bersamaan dengan D tolak C. Saya nak jadikan D perkara rumus. D perkara rumus. Jadi, maksudnya yang perlu pindah adalah C, negatif C. Simbol negatif bawa sekali ya. Okey, pindah ke sebelah. Jadi B depan. Positif jadi negatif jadi positif. Okey, bersamaan dengan D. Disebabkan D perkara rumus, D mesti di hadapan. Jadi D bersamaan dengan B tambah C. Okey, boleh ya? Sekarang ni soalan sama. B bersamaan dengan D tolak C. Tapi saya nak jadikan C perkara rumus. C perkara rumus. Okey, untuk kes ni, tengok Untuk kes ni, ingat di hadapan perkara rumus iaitu C, mesti positif. Tapi yang ni adalah negatif. Okey, tak boleh ambil pemadam-padam, tak boleh. Okey, jadi nak jadikan perkara rumus positif, okey, nak jadikan C ni positif, pelajar pindahkan C dulu. Okay, sebab perkara rumus mesti positif. Ingat salah satu syaratnya perkara rumus mesti positif. Tapi yang nak jadi perkara rumus ni di depannya negatif. Jangan padam begitu sahaja. Okey, pindah ke sebelah. Jadi B tambah C sama dengan D. Okey. Tapi sekarang ni yang nak jadi perkara rumus C kan. Tapi B di depan, ada B depan. Jadi maksudnya B ni perlu pindah ke belakang. Okey, pindah sekali lagi. Jadi yang tinggal C bersamaan dengan D. Biar ni dah pindah belakang, positif jadi negatif. Boleh faham? Okey, tengok total Jadi, cikgu ulang yang nak jadi perkara rumus mesti positif. Tapi di depan C adalah negatif. Nak jadikan C ni positif, pindahkan C dulu. Jadi dia dah jadi positif. Tapi C ni nak jadi perkara rumus, mesti C saja di satu bahagian. Betul? Jadi B perlu pindah belakang. Jadi bila B pindah belakang, dia jadi negatif. So inilah jawapan akhirnya. Okey? Okey. Okey, bentuk kelima. D bersamaan dengan E bahagi F ataupun E per F. Sekarang ni saya nak jadikan E perkara rumus. Cuma E perkara rumus. Jadi F ni perlu pindah ke sebelah. Yang ni pindah ke sebelah. Yang ni maksudnya E bahagi F. E bahagi F. Bahagi bila pindah sebelah jadi darab. Okey, so D darab dengan F. D darab dengan F bersamaan dengan E. Okey, D darab F. Okey, boleh selesaikan dulu. D darab F, DF bersamaan dengan E. Tapi E kan perkara rumus. Bila E perkara rumus, tukar je tempat. Okey, so E di depan. E bersamaan dengan DF. Okey, just tukar tempat lah. Sebab E yang nak jadi perkara rumus. Letak E di depan. Okey, boleh Okey, tengok betul. Soalan sama. D bersamaan dengan E per F. E bahagi F. D bersamaan dengan E bahagi F. Okey, tapi sekarang ni yang nak jadi perkara rumus adalah F. Tapi F di bawah. Perkara rumus tak boleh di bawah. Perkara rumus mesti bawa ke atas. So, langkah pertama, bawa yang ni dulu ke atas. Okey. Bahagi jadi darab. Okey, D darab F
bersamaan dengan E. Macam langkah yang ni tadilah. D darab F, DF bersamaan dengan E. Okey. Tapi sekarang ni yang nak jadi perkara rumus adalah F. F saja. D perlu pindah. Kalau rapat macam ni, tak ada simbol di tengah, DF terus, maksudnya darab. Okey. Okey, jadi disebabkan F nak jadi perkara rumus, so D yang perlu pindah ke sebelah. Ingat yang rapat ni kalau di tengahnya tak ada huruf, tak ada simbol, DF ni maksudnya darab. Jadi D pindah ke sebelah, darab jadi bahagi. Jadi F bersamaan dengan E bahagi D. Bukan F. Okey, D. Bawah ni D lah. D. D pindah ke sebelah, darab jadi bahagi. Okey, boleh faham? So, tolong tonton berulang-ulang kali. Okey.